Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ilma Izani binti Abdul Rahim dengan nombor matrik 281587 akan membentangkan tentang topik agama Islam. Agama ini berasal daripada perkataan Sanskrit iaitu a ialah tidak dan gama bermaksud kacau. Agama yang wujud di dunia ini terbahagi kepada dua iaitu agama Samawi dan juga agama Ardi. Agama Samawi merupakan ajaran-ajaran yang diturunkan daripada langit seperti agama Islam dan juga agama Kristian. Manakala agama Ardi berlaku kerana revolusi pemikiran manusia berdasarkan budaya dan bukannya wahyu daripada langit. Antara agama yang dikategorikan sebagai agama Ardi ialah agama Hindu dan juga agama Buddha. Bagi menjadikan sesuatu itu sebagai agama, ia perlu mempunyai 3 unsur, iaitu Tuhan, hamba dan juga penghambaan terhadap Tuhan. Ketiga-tiga unsur ini dijumpai dalam kesemua agama yang saya sebutkan tadi. Kepercayaan penganut agama Islam banyak diterapkan di dalam rukun iman. Terdapat 6 perkara yang terdapat dalam rukun iman, di mana yang pertama ialah beriman kepada Allah. Di sini setiap penganut Islam perlu yakin bahawa Allah itu wujud, tiada sekutu dan percaya kepada Asmaul Husna iaitu nama-nama Allah berserta sifat-sifatnya. Yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Umat Islam perlu mempercayai bahawa malaikat itu merupakan utusan Allah dan ia tidak bersifat seperti manusia. Ia tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak mempunyai jantina dan juga tidak memiliki nafsu. Yang ketiga ialah beriman kepada kitab-kitab Allah. Seseorang Muslim itu mesti mempercayai tentang wahyu Allah yang diturunkan oleh malaikat, di mana terdapat 4 kitab suci iaitu kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat dan juga Al-Quran. Seterusnya, beriman kepada Nabi dan Rasulnya. Nabi dan Rasul ini merupakan manusia yang menjadi perantara bagi menurunkan wahyu Allah kepada sekalian umat. Oleh yang demikian, umat Islam wajib mempercayai tentang kewujudan para Nabi dan Rasul. Seterusnya, beriman kepada hari kiamat. Umat Islam perlu percaya bahawa hari kiamat akan tiba dan antara tanda-tandanya ialah kemunculan Dajjal, turunnya Yajuj Majuj, terbitnya matahari dari barat dan lain-lain. Akhir sekali, beriman kepada qada dan qadar. Qada bermaksud sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah pada makhluknya, baik berupa penciptaan maupun perubahan terhadap sesuatu. Sedangkan qadar maknanya adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali lagi. Antara ajaran yang dibawa oleh agama Islam terbahagi kepada dua, iaitu ilmu tauhid dan juga ilmu akidah. Ilmu tauhid ini wujud dalam diri seseorang itu apabila dia mengaku keesaan Tuhannya, iaitu mengakui bahawa Tuhan itu satu dan ianya Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, ajaran pertama yang diberikan kepada manusia adalah mengucapkan 2 kalimah syahadah yang menyatakan bahawa dirinya percaya dengan keesaan Tuhan dan percaya dengan kewujudan Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, ilmu akidah. Akidah ini diperlukan bagi mengukuhkan lagi kepercayaan penganutnya berkaitan kekuasaan dan juga zat Tuhan. Antara contoh yang diajarkan dalam ilmu akidah ini ialah berkaitan rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam ni terdiri daripada 5 perkara, iaitu solat, puasa, zakat serta melaksanakan haji. Dan rukun iman terdapat kepada kepercayaan-kepercayaan orang Islam. Selain itu, akidah juga telah mengajar umat Islam untuk percaya kepada Tuhan serta perkara-perkara gaib yang kita tak tahu seperti Rasul, hari kiamat dan juga qada dan qadar. Terdapat 2 panduan bagi ajaran agama Islam iaitu Al-Quran dan Hadis, di mana terdapat 2 lagi pecahan iaitu Syariah Islam dan juga ilmu fiqh. Syariat Islam ni dia bermaksud undang-undang serta peraturan yang telah ditetapkan kepada manusia. Syariat ini dia berfungsi bagi mengatur perbuatan manusia di muka bumi agar dapat menjaga keharmonian manusia daripada perkara-perkara yang buruk. Syariat Islam ni dia merupakan peraturan Allah yang tetap dan tak akan berubah. Sebagai contoh, syariat Islam dalam ibadah haji, solat dan juga zakat. Seterusnya, ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini dia berubah mengikut situasi yang tidak jelas dalam syariah. Penggunaan ilmu fiqh ni sering dilihat dalam bab-bab nikah, nafkah, bacaan doa kunut dan sebagainya. Seperti syariah, ilmu fiqh berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, namun terdapat juga sumber-sumber sokongan seperti ijma', qiyas dan sebagainya bagi membantu ahli-ahli fiqh mengeluarkan hukum. Bagi konsep ibadah dalam ajaran agama Islam pula, terdapat beberapa jenis ibadah dan sejarah penurunan ibadah tersebut. Jenis-jenis ibadah terbahagi kepada 4. Ibadah qalbiyah, ibadah qauliyah, ibadah amaliyah dan ibadah ma'aliyah. Ibadah qalbiyah ini dilaksanakan melalui hati seseorang yang berkaitan dengan keyakinan serta percaya terhadap agama Islam. Manakala ibadah qauliyah merupakan perkara yang lebih berkaitan dengan lisan manusia.
Ibadah amaliyah ini pula merujuk kepada segala pergerakan dan perbuatan yang melibatkan anggota badan manusia seperti solat. Dan akhir sekali ibadah ma'aliyah, iaitu ibadah yang berbentuk segala perbuatan yang dituntut sebagai seorang hamba, seperti berkongsi rezeki atau harta kepada manusia lain, iaitu berbentuk sedekah. Terdapat beberapa sejarah tentang penurunan wahyu dan juga perintah melaksanakan ibadah kepada umat Islam. Antaranya ibadah solat. Sejarah penurunan wahyu berkaitan solat ini dia mempunyai banyak proses di mana ia bermula daripada Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, iaitu lapisan langit ketujuh. Lalu baginda diperintahkan untuk melaksanakan solat sebanyak 50 waktu. Namun atas pujukan daripada Nabi Muhammad alaihissalam, waktu solat berkurang menjadi 5 waktu sehari semalam yang terdiri pada solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Bagi ibadah puasa pula, perintah Allah dalam menyuruh manusia agar berpuasa di bulan Ramadan ini banyak dirakamkan di dalam surah Al-Baqarah. Di antaranya terdapat di dalam ayat ke-184 dan 185. Bulan Ramadan ini dianggap mulia kerana terdapat banyak peristiwa yang membawa kepada kegemilangan umat Islam. Sebagai contoh, Perang Badar, Malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Akhir sekali ialah ibadah haji. Setelah pembangunan Kaabah telah berjaya, Allah memerintah kepada Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji meskipun sewaktu itu tata caranya tidak diketahui oleh baginda. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim untuk menunjukkan cara-cara menunaikan haji dengan mengutuskan malaikat Jibril untuk menunjukkan tempat-tempat dan cara menunaikan ibadah haji. Namun begitu, pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW terdapat perubahan dalam melaksanakan ibadah haji yang masih diikuti sehingga kini. Seterusnya, konsep akhlak dalam Islam. Dalam perspektif Islam, perkataan atau istilah moral lebih dikenali sebagai akhlak, di mana perkataan ini berasal daripada perkataan Arab iaitu al-khuluq yang bermaksud budi pekerti ataupun perangai seseorang. Dan menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya iaitu Ihya Ulumuddin, akhlak merupakan sifat yang dah tertanam dalam jiwa seseorang yang membawa kepada banyak perbuatan tanpa perlu berfikir ataupun membuat pertimbangan. Terdapat dua jenis akhlak iaitu akhlak yang terpuji dan juga akhlak yang tercela. Hukum hakam yang terdapat dalam agama Islam ni dia menjadi batas kepada syariat yang menentukan sama ada perkara tersebut mempunyai nilai yang baik atau buruk, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Akhlak dalam Islam ni dia ditentukan melalui niat seseorang tu, sama ada dia sengaja dan mengkehendakinya ataupun secara tidak sengaja. Hal ini bermaksud sekiranya seseorang tu tidak mengetahui bahawa perbuatan itu adalah salah, maka tidak jatuh dosanya. Sebaliknya, sekiranya seseorang itu hanya berniat untuk membuat baik, sudah diberikan pahala kepadanya. Skop akhlak ni terbahagi kepada tiga, iaitu akhlak dengan Tuhan, akhlak dengan sesama manusia dan juga akhlak dengan alam. Akhlak dengan Tuhan ni apabila seseorang manusia tu dia ingin menjaga akhlak dengan Tuhan, maka manusia itu harus menjalankan segala perintah Allah dengan taat dan patuh. Bagi akhlak dengan sesama manusia ini, umat Islam digalakkan untuk menjaga akhlak dengan sesiapa pun, tidak kira ibu bapa, adik-beradik, guru, rakan, jiran, sesama umat Islam, bahkan sesama yang bukan beragama Islam. Dan akhir sekali ialah akhlak dengan alam. Makhluk lain ini termasuklah binatang, alam dan malaikat. Islam menuntut umat Islam agar hormat kepada para malaikat, tidak sesekali menganiaya binatang dan juga memakmurkan sumber alam kepada ke arah kebaikan dan tidak memusnahkannya. Akhir sekali, isu dan masalah agama yang berlaku di dunia, antaranya dalam kes politik. Antara masalah agama yang telah berlaku di dalam politik ialah isu rasuah yang semakin berleluasa. Rasuah merupakan perbuatan memberi ataupun menerima sesuatu suapan yang berbentuk wang tunai ataupun barang berharga sebagai upah atas melakukan sesuatu perbuatan yang mempunyai kaitan dengan bidang tugasnya. Rasuah ini dia telah membawa kepada penindasan apabila seseorang itu mengambil hak manusia lain hanya kerana mempunyai kelebihan dari segi status, kewangan dan sebagainya. Seterusnya ialah penubuhan puak agama. Masih terdapat beberapa kelompok manusia yang mengaku dirinya sebagai Islam, namun segelintir daripada mereka mempunyai pendapat yang bercanggah dengan ajaran agama Islam, bahkan ada yang songsang. Ramai penganut agama Islam yang menyatakan bahawa mereka mengikuti ahli sunnah wal jamaah, namun ternyata mereka mengikuti golongan Wahabi. Kegiatan dan perlakuan yang dibawa oleh Wahabi ini telah mendatangkan banyak masalah dan kekeliruan kepada penganut agama Islam. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Let's kick.